Assalamualaikum, apa khabar guys? Alright. So, pertama sekali saya ingin mengucapkan terima kasih kepada anda semua kerana sudi menonton video saya yang pertama, dan yang kedua, jika anda masih belum subscribe kepada channel saya, silalah subscribe sekarang. Sebab apa? Sebab insyaAllah saya akan setiap hari berkongsi analisa dan mapping untuk anda semua. Sebagai contoh, anda bangun-bangun tak tahu nak tengok ke manakah pergerakan market untuk hari ini, mungkinlah anda memang trade dekat gold, dan seterusnya anda tak tahu di manakah area-area ataupun zone yang sesuai untuk anda monitor. So apa yang anda boleh buat? Silalah tonton video saya ini. Sebab tu saya recommendkan kepada anda untuk subscribe dan juga tekan butang loceng supaya bila saya upload video yang baru, anda akan mendapat notification. Dia akan bunyi ting ting, Cik Apple dah upload video baru. Begitu. Alright. Okay, so sekarang ini apa yang saya ingin katakan. Pertama sekali, saya minta maaf jika ada kekurangan daripada sudut pengiraan ataupun perkongsian saya. Yang kedua, jika suara saya ini kedengaran agak bergema, silalah tinggalkan feedback anda di ruangan komen supaya saya boleh memperbaiki lagi. Sebab kalau ikutkan saya dah adjust sikit, saya dah letak apa bondor nama tu, sound foam, saya dah lekat dah semua ni dekat dinding supaya mengurangkan bunyi bergema. Sebab dalam bilik saya ni yang ada tak adalah penuh pun barang-barang, betul tak? Kita ada katil, almari, meja komputer ni semua sajalah, dan lain tak ada. So mungkin disebabkan tak banyak benda dekat dalam bilik ni, dia bergema. Tu yang saya, kalau boleh, saya nak tahu feedback daripada anda. Sebab kalau ikutkan saya dengar tak bergema, saya tak tahulah kalau daripada sudut anda pula. Okay? Dan seterusnya, apa yang seterusnya? Tak ada yang seterusnya. Okay. Jika anda dapat melihat adanya Haze Currency Meter di bawah itu dan anda berminat untuk mendapatkan Haze Currency Meter, silalah tinggalkan tinggalkan komen. Boleh tulis kat situ, Cik Pul, saya nak Haze Currency Meter tu. Nanti saya akan guide anda bagaimana untuk mendapatkannya. Alright, okay. So, sebelum itu, jika anda tak keberatan, di ruangan description ada link untuk ke channel Market Mind Traders. Di dalam tu ada admin untuk kalau anda ada soalan, insyaAllah admin kami akan menjawab segala persoalan anda, insyaAllah. Okay. So, tanpa membuang masa, dah 3 minit dah saya membebel ni. Okay. So, tanpa membuang masa, mari kita lihat apakah yang terjadi kepada pergerakan gold. Okay, kalau diikutkan perkongsian saya semalam, dalam video semalam, saya menjagakan price boleh membuat penurunan sehingga ke area to monitor kita dan seterusnya akan membuat kenaikan. Tetapi apa yang terjadi? Price membuat penurunan sehingga ke level yang ini saja dan seterusnya membuat kenaikan ke atas. Bermaksud, apa yang kita dapat lihat, ada kemungkinan price akan terus membuat kenaikan ke atas. Tetapi untuk waktu ini ataupun dalam masa terdekat ini, mungkin sekejap lagi petang ke ataupun malam ke, kita bakal melihat akan adanya retracement dahulu. Okay. So, nanti yang itu kita akan lihat sampai level manakah gold boleh membuat retracement. So, apa yang saya akan buat? Saya akan padamkan semua ni dahulu sebab benda-benda ni dah tak boleh pakai dah. Begitu. Kita akan melihat daripada sudut storyline dahulu dan seterusnya kita akan melihat kepada market structure dan juga dari sudut alert wave. So, seperti biasalah, kita akan menggunakan line chart untuk menandakan level-level yang berada berdekatan, iaitu kita punya first left. First left yang pertama berada di atas sebagai resistance dan seterusnya first left yang kedua berada di bawah. Kalau anda dapat lihat adanya breakout di sini, saya akan tandakan sekali supaya lebih mudah untuk kita menjagakan apa yang akan terjadi. Dan seterusnya di sini juga ada level breakout. Nampak ni? Kita ada level breakout yang cantik. Begitu. Mungkin tak fresh ke, mungkin fresh. Saya rasa masih fresh. Okay. So, apa yang kita akan buat seterusnya? Kita akan melihat daripada sudut pergerakan candle. Okay, nampaknya dia membuat clean break dan seterusnya membuat pullback dan membuat kenaikan ke atas. So, untuk 4 hours, apa yang saya jagakan?
berkemungkinan besar kita bakal melihat price boleh membuat penurunan sehingga ke kotak berwarna kuning di area support ni dan seterusnya akan membuat kenaikan ke atas. Yang ini saya kena cantikkan sedikit. Dia lebih kurang begini. Alright. So ini yang saya jangkakan price akan membuat kenaikan ke atas. Kenapa? Disebabkan adanya momentum ke atas dan price tidak berjaya membuat penurunan ke bawah. So apa yang saya dapat katakan, berkemungkinan besar kita akan melihat pullback sementara dan seterusnya akan ada kenaikan untuk melengkapkan pergerakan dia. Tetapi seperti biasa kita perlu melihat kepada time frame 1 hour untuk kita jangkakan apakah yang akan terjadi. Dekat sini pun kita kena lihat, jangan lupa. So apa yang kita dapat tandakan untuk kita jangkakan apa yang terjadi, seperti biasalah kita akan gunakan apa bondo nama ni, storyline, benda biasa, benda sama. So saya akan tandakan di level resistance yang berada bersama dengan level 4 hours tadi tu dan juga di bawah ini. Seperti biasa kita dapat melihat adanya breakout di sini. Kita kena tandakan sebab mungkin apa-apa boleh terjadi di level breakout ini. Kita tak dapat nak kata ini tak akan ada apa-apalah. Kita tak boleh nak cakap begitu sebab ada kemungkinan ianya mempengaruhi pergerakan gold untuk hari ini. Jangan lupa yang itu. Alright. So kita akan tukar balik kepada candle untuk melihat apa yang terjadi. Nampak tak? Dia berada berdekatan. Ada tak apa-apa reaction nanti di sini? So apa yang kita boleh buat? Kita akan perhatikan dahulu di sini. Jika ada reaction ataupun tiba-tibalah momentum kenaikan ke atas, bermaksud kita akan menjangkakan akan ada pullback dan seterusnya kita akan mengambil entry untuk buy. Tetapi jika price break terus ke bawah, bermaksud kita akan menjangkakan price boleh pergi ke kotak berwarna kuning ataupun berwarna purple di bawah ini. Itu sahaja yang kita nampak. Tetapi kita punya jangkaan ataupun kita punya trend di time frame yang lebih besar ataupun major trend kita masih ke atas. Kita tidak melihat adanya penurunan lagi. Memang daripada video-video sebelum ini pun saya masih mengatakan price boleh membuat kenaikan ke atas, tidak ada penurunan lagi selagi tiada momentum ke bawah yang kuat sehingga break sampailah ke 2600 ataupun ke 2500. Kalau 2500 tu memang kita dah mengatakan price hendak membuat perubahan trend. Tetapi kita juga boleh melihat daripada sudut pergerakan structure. Jangan lupa di mana ada beberapa struktur yang kita boleh tandakan di mana kita menjangkakan berkemungkinan besar ianya dijadikan sebagai hint awal untuk perubahan trend. Dengar, perubahan trend dengan dengan correction ataupun retracement berbeza. Jangan anda samakan pula. Ianya memang berbeza, tak sama langsung. Kalau anda samakan, bermaksud anda perlu lebih ilmu dalam trading. Perubahan trend is totally different. Retracement, alright. Okay, so sekarang kita akan melihat pula daripada sudut market structure. Saya takkan gunakan daily sebab terlalu besar. So apa yang saya nak katakan di sini, macam semalam saya dah lukis-lukis lah. Kita dah nampak lah di sini adanya break. Nampak tak? Saya tak nak buang masa, saya buat secara mudah saja. Ini ada break dan seterusnya di sini pun kita melihat adanya break. Kalau kita nak ambil dari sini pun boleh ada break, nampak? Kita ada break di sini dan seterusnya price membuat kenaikan lagi, tetapi sekarang tiada lagi price yang berjaya break. Nampak Kalau anda ataupun kita ambil daripada level yang ini, nampak tak dia selari? So ini akan menjadi kita punya penanda. Kalau kita lihat daripada sudut pergerakan, okay? Mungkin anda kata yang inilah Cik Paul. Bolehlah, tak kisah, janji kita tandakan. Anda dapat lihat price berada selari dengan break dia ni. Dia membuat pullback dan seterusnya membuat kenaikan. Nampak tak? Okay, so sekarang bagi saya akan tandakan di sini apa yang akan terjadi jika price membuat breakout ke level bawah yang ini. Bermaksud kita akan menyangkakan ada kemungkinan price boleh membuat penurunan lagi. Tetapi dia perlu break body. Ingat yang itu. Dia perlu break body in order untuk market bertukar pergerakan. Maksud saya masih dalam keadaan retracement ataupun correction, cumanya dia bergerak walaupun dia break,
Tapi kita tak boleh mengatakan ianya break ataupun membuat perubahan trend. Dia berbeza, okay? So apa yang saya boleh katakan daripada sudut pergerakan, seperti dia tidak akan touch lagi level yang ini. Bermaksud berkemungkinan besar daripada sudut pergerakan market structure, saya menjangkakan akan ada penurunan sampai ke level yang ini dan seterusnya boleh break level yang atas ini pula. Dan bila dia break ini, barulah kita akan melihat terjadinya pullback nanti. So bila pullback itulah yang kita akan ukur pula daripada sudut Fibo retracement untuk melihat sampai level mana price boleh membuat penurunan. Itu lebih penting. Betul tak? Sebab kita gunakan Fibo untuk menjangkakan sampai level mana. So macam video saya semalam, kalau kita lihat daripada pergerakan, Elo Wave semalam, saya tunjuk Elo Wave, dia dah habis satu, betul tak? Kat atas 1, 2, 3, 4 dan 5. Sekarang kita bercerita pula daripada sudut Elo Wave. So saya akan padam balik yang level yang ni. Apa yang saya nak katakan daripada sudut market structure, jika pergerakan berjaya break yang ini, dengar betul-betul jika price berjaya membuat break yang di sini, kita menjangkakan price boleh membuat penurunan. Masa inilah kita akan gunakan Fibo, tarik sampai sini, dan kita akan mencari dua level, iaitu 0.5 dan juga 0.618. So dua area ini kalau daripada sudut market structure, saya tak habis cerita lagi, minta maaf. Okey, ini daripada sudut market structure, jika pergerakan terjadi sedemikian, saya akan tandakan dulu kenapa gunakan lebih kurang sama macam Elo Wave. Berbeza, jangan salah anggap berbeza sebab Elo Wave ada nombor. Cuma saya tak letak nombor lagi, saya melihat daripada pergerakan dahulu. So jika adanya pergerakan di mana price membuat penurunan sehingga break structure yang ini, mungkin dia akan sampai sini membuat pullback dan seterusnya akan membuat penurunan mungkin sampai ke 0.5 ataupun 0.618. Tetapi anda perlu lihat dahulu. Ingat, jika dia membuat penurunan dan break body, barulah kita boleh anggap akan ada penurunan sehingga ke level yang ini. Tapi jika dia membuat penurunan, dia turun sampai sini je, lepas tu dia tinggalkan shadow dan dia close balik dekat atas ni, dan apa yang kita boleh buat adalah price akan membuat kenaikan lagi. Jangan buang masa sebab ini adalah 4 hours tau. Anda jangan ingat dia boleh turun ni memang tinggalkan body lah ni. Jangan, sebab dia 4 hours. Masa dia masih banyak lagi kalau nak dibandingkan dengan 1 hour. 1 hour hanya 60 minit. So kalau 4 hours, anda bagilah, anda kalilah 4, 240 minit. So 60 minit dengan 240 minit kan banyak beza dia. So anda jangan ambil bulat-bulat jika price betul-betul break. Cik Apu cakap break, betul lah dia break, tapi dia tak break body. Anda kena tunggu candle close. Candle close di mana? Anda jangan ambil terus, dia dah break yang ini, bila dia buat pullback, memang betul buat pullback, anda pun terus masuk sell. Tapi apa yang terjadi, kebiasaannya yang kita tersilap. Okay, bila price memang betul-betul break ke bawah ini, anda tunggu dia pullback, anda pergi tukar time frame yang lebih kecil, betul tak? Anda tukar time frame lebih kecil, nampak dia pullback betul-betul naik sampai sini. Anda buat apa? Anda masuk sell. Anda pun duk masuk sell. Dia memang turun. Dia turun sikit. Anda pun dah happy dah ni. Okeylah, kali ni memang dia turun pergi ke area tu monitor bawah ni lah. Tetapi apa yang terjadi selepas itu? Price terus membuat kenaikan ke atas. Sebab apa? Sebab dia bukan break body. Dia hanya meninggalkan shadow saja. Ini yang saya selalu nak tekankan kepada anda semua supaya anda faham. Apa kesilapan yang pernah dilakukan oleh saya? Saya cerita di sini supaya anda tak mengulangi kesilapan yang sama. Nampak tak? Saya silap dahulu, lepas tu saya ajar kepada anda semua supaya jangan tersilap, supaya tak mengulangi kesilapan saya. Itu saja yang saya nak. Tak ada apa pun saya nak. Saya tak minta pun anda bayar saya untuk video ni. Betul tak? Saya hanya nak anda mendengar apa yang saya cuba katakan, apa yang saya cuba sampaikan, dan saya juga mengajak anda supaya tidak mengulangi kesilapan saya sebelum ini. Di mana saya menjangkakan, dia dah memang break lah, dah break betul lah kat sini. Apa yang saya jangkakan memang break. Okey, sekarang ni saya tukar balik kepada time frame yang kecil, 15 minit lah contohnya. Memang dia naik atas. Cantik lah, lepas ni saya akan sell di sini. Okey, saya pun price sampai je dekat level ni, saya pun sell. Dia turun 10 pip, 20 pip, 30 pip.
Ini saya tunggu dia turun bawah lagi lah sampai editor monitor at least dapatlah 100 pip. Apa yang terjadi selepas itu? Price terus membuat kenaikan ke atas. Sebab apa? Sebab candle 4 hours dia tidak break body. Dia meninggalkan shadow sahaja. Macam ni lah. Macam ni, nampak Oh, dia turun. Yes. Okey lah. Tunggu kat sini kita sell. Apa jadi? Dia turun sikit. Yes. Sell. Ke atas. Ini yang saya tak nak. Okay. Saya tak nak anda semua mengulangi kesilapan saya. Alright. Okay. So sekarang ini yang saya jangkakan. Jika ada penurunan mungkin sampai ke bawah. Tetapi pastikan price membuat break body. Jangan anggap dia sampai je, dia dah memang lepas ni. Ini antara kesilapan yang pernah saya buat. Okay, so sekarang kita akan melihat daripada sudut Elliott Wave. Storyline dah siap, market structure dah siap, dan seterusnya kita akan melihat daripada pergerakan Elliott Wave. So, kalau saya nak lihat lah semalam saya tandakan begini, betul tak? 1, 2, 3, 4 dan 5, betul tak? Saya menandakan begini. Tetapi selepas terjadinya pergerakan hari ini, apa yang saya dapat lihat, pergerakan sebenarnya apa yang terjadi apa yang terjadi begitulah. Ada kemungkinan memang betul pergerakan bergerak sedemikian. Okey, masih dalam 1 2 3 4 5 3 4 dan 5. Cuma 5 ini masih belum siap. Ini yang kita nak melihat apakah yang terjadi. Sebab apa? Sebab kalau saya tarik Fibo macam biasalah, macam semalam saya tarik daripada level ini sampai ke atas ini, price dah masuk 0.5 dah tahu. So apa yang kita boleh katakan, berkemungkinan besar sebenarnya kalau you nak tanya saya, ini sebenarnya dah terjadi pergerakan begini. Sebelum ini saya mengatakan ada kemungkinan dia membuat 1 2 3 4 dan seterusnya membuat 5. Tapi what if sekarang ni saya dah tukar, kita melihat kepada 1 2 3 4 dan 5 dan seterusnya pergerakan menurun ke bawah ni membuat wave 2. So kalau saya tarik daripada bawah sampai ke atas, tak sampai pula ke 0.5. Macam mana saya nak kira ni? So apa yang kita boleh buat adalah kita kira daripada pergerakan dahulu. Jangan ambil nombor. Ini yang saya nak selalu tekankan kepada anda semua. Bila kita bercerita daripada sudut pergerakan daripada sudut Elliott Wave, kita letak nombor, dia akan menjadi cacah marba bila kita kira sekali dengan Fibo. Kenapa jadi macam ni? So untuk memudahkan kita akan gunakan pergerakan. Ini saya akan ajar lagi nanti. Okey, kita gunakan pergerakan 1 2. Okey, ini kenaikan ni 3 4 dan 5. Adakah pergerakan dah siap? So apa yang kita boleh buat sekarang, kita dah nampak ada 5 pergerakan. Sekarang kita akan fokus di current price ataupun current pergerakan yang terakhir ini. Kita melihat pula daripada sudut pergerakan, iaitu ada 1 2 3 4 5 ni masih ada ke tak? Masih cukup ke tak? So kalau dilihat masih tak cukup, masih ada kenaikan. Takkan 5 pendek begini. Begitu, betul tak? Bermaksud dia mesti break, di mana setiap pergerakan adanya break. Nampak Pertama sekali dia membuat break sini. Okey, ni break 1. Yang kedua, dia naik, dia turun dan dia break balik. Betul tak? Tapi tak berjaya. Disebabkan oleh tak berjaya inilah yang saya masih menjagakan price akan membuat kenaikan, di mana dia perlu break lagi 1, barulah kita boleh cerita, sekarang ni sebenarnya dia bergerak dalam begini. 1 2 3 4 dan 5. Sekarang 5 masih tak nampak. Nampak tak? Masih baru terjadinya 3 pergerakan. 1 2 3 4 dan seterusnya masih belum ada pergerakan kelima. So ini yang saya nak tekankan kepada anda semua. Bila kita bercerita daripada sudut pergerakan Elliott Wave, of course kita akan tarik Fibo. So itu yang menjadi masalah nanti. So apa yang saya akan jangkakan, sampai level manakah kenaikan boleh pergi. So pertama sekali, apa yang saya akan buat, bila kita dah nampak ada 1 2 3 dan 4. Nampak ada 1 2 3 dan 4. So sekarang pergerakan yang seterusnya akan menjadi pergerakan yang terakhir. So apa yang saya akan buat, saya akan gunakan Fibo. So, bila kita nak gunakan Fibo, kita akan buat daripada sudut pergerakan begini. Saya akan tarik daripada bawah ini sampailah ke atas yang ini. Saya akan mencari level 0.5 dan juga 0.618. So kita tandakan dahulu. Ini kita akan type
0.5 sebab kita ada area to monitor kita di bawah. Begitu. Okey, dalam masa sama saya juga akan menandakan level 0.618 untuk dijadikan area untuk kita monitor. Begitu. Alright. Tak apalah, saya padamkan dulu Fibo ni sebab dah nampak kan. So saya akan tukar yang ni. Okey, sekejap. Gitu 0.618. So kita dah ada dua level ni. So bila kita dah ada dua level ini, okey, ingat anda semua kena tandakan di broker anda sendiri so macam saya, nampak tak rantai? Gunalah broker rantai begitu. Alright. Okey, so sekarang apa yang anda perlu buat adalah menunggu di area ini. Jika terjadinya pergerakan menurun sampai level ini dan seterusnya ada momentum ke atas, barulah kita menunggu pullback untuk kita masuk entry. Untuk entry buy. Tetapi jika pergerakan membuat penurunan sampai kat sini, tak cantik pula, sorry saya buang saja. So dia membuat penurunan sampai sini, tak ada momentum, tiba dia turun sampai sini, dan bila sini baru ada momentum. Apa yang saya akan buat? Saya akan menunggu pullback, barulah saya masuk entry di level yang ini. Begitu. Alright. So kita dah nampak dah level-level dia di mana kita menjangkakan apakah yang terjadi. So sekarang kita akan target pula sampai level mana dia boleh pergi. Begitu. Alright. So apa yang saya akan gunakan adalah Fibo expansion daripada pergerakan yang ini sampailah ke atas ni, dan saya akan matikan di 0.618. Katalah 0.618. Kenapa 0.618? Sebab ianya berada di area kotak berdekatan. Betul tak? Di kotak kuning ni. So saya menjangkakan akan ada pergerakan menaik di sini, dan dalam masa yang sama di sini juga kita dapat lihat adanya base. Begitu. Apa yang orang panggil inside bar, inside candle, saya dah lupa dah. Tak apa, itu nantilah kita cerita. Okey. Dan seterusnya kita akan menjangkakan price. Yang pertama sekali saya kena jangkakan dia boleh membuat kenaikan sehingga ke 0.618. Ini yang kita akan perhatikan daripada sudut pergerakan Elliott Wave. Nampak tak? So saya akan menjangkakan ada kemungkinan besar price boleh membuat kenaikan sehingga ke 2677 ataupun 0.618. Ini yang kita ambil dahulu. Tetapi jika tidak terjadi, macam saya beritahu tadi, jika tidak terjadi kenaikan ke atas di mana price tidak respect level 0.5 ataupun 0.618 di sini dan seterusnya membuat breakout ke bawah, so apa yang saya akan cakap, macam saya beritahu tadi lah, kita menunggu candle close 4 hours. Bila dia close di bawah daripada break structure yang ini, kita barulah cari pullback dan masuk entry untuk sell. Itu sahaja. Alright. Jika tidak, jika price berjaya membuat kenaikan di mana dia respect level yang ini, saya menjangkakan price boleh naik sehingga ke area to monitor kita yang berada di atas, iaitu 2677. Lebih kurang begitu. Lebih mudah untuk kita melihat apakah yang akan terjadi. Ingat, jangan tergesa-gesa untuk masuk entry. Sebab apa? Sebab ianya berbahaya. Apa yang anda boleh buat, menunggu sehingga terjadinya confirmation baru masuk entry. Jika tidak, janganlah buat apa-apa. Ini antara masalah kita. Alright. Okay, so sekarang jika kita lihat di sini, level 2 area to monitor kita yang berada di atas berada selari dengan kita punya shadow yang berada di time frame yang lebih kecil. Nampak tak? Ada selari. So ada kemungkinan naik sampai sini dan seterusnya kita melihat akan adanya pullback. Masa inilah kita melihat kepada 200 pip, 300 pip penurunan. Sebab apa? Sebab dia nak membuat pullback sebelum menyambung kenaikan. Ingat, pullback tau, saya tak sebut perubahan trend saya sebut pullback. Pullback bermaksud retracement ataupun correction. Begitu. Okay. So apa yang saya nak katakan, ini antara beberapa area yang saya dapat perhatikan. Yang pertama, saya menggunakan storyline, di mana storyline kita menjangkakan price boleh membuat penurunan sehingga ke kotak berwarna kuning ataupun berwarna purple di bawah ini. Saya tunjukkan sikit. Ini daripada sudut storyline. Dan seterusnya daripada sudut market structure, kita melihat adanya break yang terjadi. Nampak tak? Dia membuat swing, dia membuat break, dan seterusnya membuat swing, dan seterusnya membuat kenaikan. Tetapi sampai level yang atas ini, price tidak berjaya melepasi. So apa yang kita boleh katakan, jika price tidak berjaya melepasi, bermaksud ada kemungkinan dia akan membuat penurunan sehingga ke level yang berada di bawah. Tetapi jika price membuat momentum dan seterusnya membuat penurunan, pastikan adanya breakout body sampai ke bawah ini, barulah kita akan menunggu untuk price membuat pullback
barulah kita boleh mengambil peluang untuk sell sehingga ke area to monitor yang berada di bawah. Tetapi daripada sudut LOF, jika dilihatlah daripada sudut pergerakan, kita menjangkakan akan ada kenaikan lagi ke atas untuk melengkapkan pergerakan. So, apa yang saya boleh katakan, price mungkin akan bergerak turun sehingga ke level 0.5 ataupun 0.618 dan seterusnya akan membuat kenaikan ke atas sehingga ke area to monitor kita yang berada di atas. Selepas terjadinya pergerakan ke atas ini, barulah kita akan melihat pergerakan pullback yang kuat sehingga ke mungkin 200 ke 300 pip lebih kurang begitu. Tapi kita perlu melihat dahulu apa yang terjadi. Kalau dia break ke bawah ini dan seterusnya meninggalkan body, macam saya beritahu tadi, jika price respect level ini dan seterusnya break ke atas pun, kita hanya menunggu apa yang terjadi. Sebab kalau saya takkan masuk buy di atas ini. Saya lebih rela menunggu sampai ke level area to monitor dan seterusnya saya melihat sama ada tak peluang untuk sell. Tetapi jika tidak, saya akan membiarkan sahaja. Okey, mungkin dia boleh naik sampai 2700. Kita tak tahu, sebab bagi saya next target kalau membuat kenaikan adalah 2700, disebabkan 2700 adalah BRN. Jika anda tak tahu apakah BRN, sila tinggalkan feedback di ruangan komen. Nanti saya beritahu apakah itu BRN. Wah, begitu pula. Kenapa? Sebab saya pun nak berborak dengan anda. Begitu, alright. Okay, so far terima kasih. Ini sajalah perkongsian saya. Terima kasih kerana sudi menonton video saya. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk next session. Tapi hari ini, saya bersama dengan tim SQD akan membuat live mapping dan juga jika ada setup, saya akan masuk entry bersama-sama. Tetapi jika tiada, saya akan teruskan dengan sesi pembelajaran. Dan hari ini saya akan mengajar sedikit satu teknik yang berbeza. Saya nak ajar kepada anda semua yang menonton live mapping saya nanti hanya di page Facebook SQD Academy. Alright, okeylah, itu saja yang saya nak kongsikan. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi. Assalamualaikum dan bye bye. Bye bye. Yo.